Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 7 ayat 11 hingga 12. Ketika Nuh berusia 600 tahun, pada hari ke-17 bulan kedua, meledaklah ke semua mata air Samudra Raya dan pintu air di langit terbuka. Lalu mencurah-curahlah hujan turun ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota MAMIN di seluruh negara dan seluruh dunia, anggota MAMIN di Gereja Pusat, semua beribadah dalam talian di seluruh dunia, serta penonton penyiaran GCN. Dalam khotbah yang lalu, saya telah berbicara tentang bahagian pertama ayat 11. Penghakiman banjir besar pada zaman Nuh boleh dilihat sebagai bayangan kepada penghakiman tatar putih besar. Namun begitu alat penghakimannya berbeza. Satu menggunakan air dan satu lagi menggunakan api. 2 Petrus 3 ayat 6 hingga 7 menyatakan, dan dengan air itu juga dunia wujud dahulu dimusnahkan dengan air bah. Tapi langit dan bumi yang sekarang dipelihara dengan firman itu juga akan dimusnahkan dengan api, menjelang harinya orang ingkar, dihukum dan dibinasakan. Ada orang yang hidup saleh kerana mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan dengan benar, dan ada juga yang hidup dalam keingkaran. Firman itu menyatakan, menjelang harinya orang ingkar, dihukum dan dibinasakan. Sekarang langit dan bumi dipelihara oleh firman yang sama untuk api. Sama ada anda hidup saleh atau ingkar, anda sendiri mengetahuinya. Pada zaman banjir, semua orang binasa oleh air, kecuali Nuh dan keluarganya. Ketika penghakiman tatar putih besar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak diperhitungkan sebagai orang benar akan dicampakkan ke dalam lautan api dan lautan belerang. Oleh itu, apabila mendengar tentang penghakiman banjir, anda tidak seharusnya menganggapnya sekadar peristiwa kuno. Saya menggesa anda dalam nama Tuhan Yesus supaya menjadikan khotbah ini sebagai waktu yang berharga untuk menemukan jawapan tentang bagaimana orang percaya harus mempersiapkan diri bagi penghakiman tatar putih besar yang akan datang. Sekarang, meniti bahagian kedua ayat 11. Firman itu menyatakan, meledaklah ke semua air mata air Samudra Raya dan pintu air di langit terbuka. Pernahkah anda melihat pintu langit terbuka pada hari yang cerah? Itulah permulaan penghakiman banjir. Pada waktu itu, air mata jatuh dari mata Tuan Bapa. Air mata itu tertulis pada hujung pakaiannya dengan perkataan pengharapan. Pengharapan. Perkataan itu membawa masuk menantikan dengan harapan dan tekad untuk pasti mencapainya. Apakah yang diharapkan oleh Tuhan? Dia mengharapkan anak-anak sejati akan muncul melalui pemupukan manusia yang dimulakan semula daripada Nuh. Dia menulis kehendaknya untuk pasti mencapai hal itu dengan air mata pada pakaiannya. Petikan ini menerangkan secara terperinci bagaimana banjir yang melitupi seluruh bumi itu terjadi. Firman menyatakan, meledaklah ke semua mata air Samudra Raya dan pintu air di langit terbuka. Pada hari ini, kebanyakan orang mentafsirkan ayat ini sebagai peristiwa yang berlaku di dalam bumi, dengan mata air memancar keluar dari dasar laut. Mata air memancar dari kedalaman laut. Sekarang kita tahu bahawa di dasar laut terdapat lava dan api yang menyala-nyala. Oleh perkembangan sains, kita kini memahami perkara-perkara ini. Dan hujan yang sangat lebat turun dari langit. Walau bagaimanapun pada waktu itu, bahkan gunung-gunung tertinggi di bumi pun tenggelam dengan sepenuhnya. Gunung Ararat kelihatan sangat tinggi.
namun gunung itu juga tenggelam dan batra itu terapung sehingga akhirnya terdampar di puncaknya. Adakah hal ini mungkin berlaku hanya kerana mata air memancar dan hujan turun dari langit? Akal manusia mengatakan bahawa hal itu tidak mungkin. Jika banjir itu hanya disebabkan oleh mata air dan hujan lebat, maka kemanakah semua air itu pergi setelah banjir berakhir? Adakah semua air itu kembali ke lautan Pasifik atau tenggelam kembali ke dalam bumi? Dengan demikian, lava dan segala-galanya pasti telah menjadi sejuk. Jika banjir itu hanya disebabkan oleh hujan lebat, kemanakah semua air itu menghilang setelah banjir berakhir? Pengetahuan dan akal manusia tidak dapat memberikan jawapan yang jelas. Oleh itu, pada hari ini, sama ada para saintis atau ahli geologi, mereka tidak dapat mempercayai fakta-fakta seperti ini. Dan oleh itu, mereka tidak dapat menerima kebenaran dalam Alkitab. Oleh sebab mereka tidak dapat percaya, mereka juga tidak berusaha untuk percaya. Sebaliknya, mereka menumpukan kajian mereka kepada teori evolusi yang palsu, yang sebenarnya juga tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Apabila anda melihat apa yang dikatakan Alkitab, ia kelihatan sukar dipercayai. Namun begitu, kita mempunyai banyak bukti yang menjadikannya dapat dipercayai. Pada masa hadapan, para saintis akhirnya akan berhadapan dengan kebenaran ini. Jika kita menunjukkan kepada mereka bukti-bukti yang dapat dipercayai, mereka juga akan dapat memahami Alkitab. Jika kita bercakap dengan kata-kata saja, mereka akan mungkin berkata, bagaimana saya dapat percaya hal itu? Bagaimana pepatung boleh turun dari langit dan hingga pada manusia? Namun begitu kita benar-benar melihatnya, gereja ini menunjukkan pepatung turun dari langit dan kita melihatnya hingga pada tubuh orang. Dengan demikian, mereka tidak dapat tidak mempercayainya. Mengapa? Kerana orang yang berhati baik akan percaya. Tapi orang yang jahat tidak akan percaya. Mereka akan berkata bahawa semuanya telah dimanipulasi atau direka-reka. Namun begitu perkara seperti itu sama sekali tidak mungkin direka-reka. Dengan tidak terkira banyaknya orang percaya, melihat begitu banyak pepatung hinggap di merata-rata tempat, bagaimana mungkin seseorang dapat memanipulasikannya? Jika ia dimanipulasikan, semua orang percaya tentu akan tahu bahawa hal itu palsu. Oleh itu, jawapan kepada firman ini tidak seharusnya dicari di dalam dunia fizikal. Kita mesti faham bahawa ia sangat berkaitan dengan dunia rohani, iaitu Eden. Oleh itu, apabila anda memahami bahawa hal ini berkaitan secara langsung dengan dunia rohani Eden, semuanya akan menjadi jelas. Marilah kita mengulas secara ringkas apa yang telah saya sampaikan sebelum ini. Bumi tempat kita tinggal tergolong dalam langit pertama, Taman Eden tergolong dalam langit kedua, dan syurga sendiri tergolong dalam langit ketiga. Langit kedua terbahagi kepada dua, ruang cahaya yang dipanggil Eden dan ruang gelap iaitu wilayah roh-roh jahat. Anda mesti mengikuti pengkaruan ini dengan teguh dan menjadikannya milik anda, supaya apa-apa saja khutbah yang datang kemudian anda akan memahaminya. Taman Eden, tempat manusia pertama Adam dan Hawa tinggal, ialah suatu alam yang dicipta secara khusus di dalam ruang cahaya yang dipanggil Eden. Kadang taman tidak bermaksud kawasan itu kecil. Dalam fikiran kita sering membayangkan taman sebagai sesuatu yang kecil. Namun begitu kita tidak boleh berfikir demikian. Ia tidak kecil. Ia sangat luas. Tidak dapat dibandingkan walaupun dengan bumi ini. Oleh itu manusia di Eden akan berterusan melahirkan anak tanpa penyakit, tanpa kematian, berterusan bertambah banyak. Jika Eden adalah kecil, adakah hal itu mungkin? Tempat itu pasti cepat menjadi penuh dan sesat. Alam semesta mempunyai penghujung atau tidak? Fikirkan dengan mendalam. Adakah alam semesta mempunyai penghujung? Yang manakah datang dahulu? Ayam atau telur? Bagi orang percaya kepada penciptaan dan Tuhan, ayam datang dahulu. Tuhan menciptakan ayam. Kemudian ayam itu bertelur dan daripada telur itu lahirlah anak-anak ayam. Jika seseorang berkata telur datang dahulu, maka dari manakah telur itu datang?
Tuhan menciptakan semua binatang, termasuk ayam, dan ayam itu bertelur, yang kemudiannya menjadi anak ayam, lalu membesar menjadi ayam. Dengan cara yang sama, adakah anda berfikir alam semesta mempunyai penghujung, atau anda berfikir ia tidak mempunyai penghujung? Dalam urusan manusia ada permulaan dan ada pengakhiran. Oleh sebab itu manusia berfikir alam semesta juga mesti mempunyai penghujung. Namun begitu alam semesta tidak mempunyai permulaan maupun penghujung. Jika anda tetap berkeras mengatakan alam semesta mempunyai penghujung, maka misteri itu tidak akan dapat diselesaikan. Taman Eden sendiri sangat luas, maka betapa lebih besarnya seluruh Eden itu. Sama seperti alam semesta yang kita lihat, kelihatan tidak berpenghujung luasnya. Demikian juga Eden di langit kedua merupakan ruang yang tidak terbatas luasnya. Di dalam Eden yang luas ini terletaknya sumber sungai-sungai. Seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 10, sebuah sungai mengalir dari Eden mengairi taman, dan dari situ bercabanglah sungai itu menjadi 4 batang air. Air sungai Eden inilah yang digunakan dalam penghakiman banjir pada zaman Nuh. Ungkapan meledaklah ke semua mata air Samudra Raya, bermaksud mata air di Eden telah dibuka, dan pintu air di langit terbuka, bermaksud laluan antara langit kedua dan langit pertama telah dibuka. Akibatnya air Eden di langit kedua turun ke bumi di langit pertama melalui laluan-laluan tersebut. Perhatikan bahawa firman menggunakan perkataan pintu air dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Hal ini menunjukkan bahawa bukan hanya satu laluan dibuka antara langit kedua dan langit pertama, tapi banyak laluan di seluruh bumi dibuka serentak. Dengan demikian sejumlah besar air dicurahkan turun dari langit kedua ke bumi sekaligus. Alkitab sering mencatat perkara-perkara dari langit kedua turun ke langit pertama. Mazmur 78 ayat 23 hingga 24 menyatakan, namun dia memerintahkan awan dan membuka pintu langit, menghujani mereka dengan manna untuk makanan mereka, dan memberi mereka gandum syurga. 저희에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식으로 주셨나니 했습니다. Tuhan menurunkan mana seperti hujan dan memberikan makanan syurgawi kepada mereka. Mana ialah makanan syurgawi? Mana yang dimakan oleh orang Israel di padang gurun selepas keluaran juga turun dari langit kedua. Anda sudah mengetahui hal ini kerana mana turun dari langit. Selain itu ketika Nabi Elia berhadapan dengan 850 Nabi Baal dan Asyera, api yang dipanggilnya turun dari langit juga datang dari langit kedua. Banyak antara anda telah menyaksikan tanda-tanda yang mengesahkan kewujudan langit kedua, seperti awan yang berputar dan menghilang. Untuk sesuatu yang berasal dari langit kedua muncul di langit pertama, pintu syurga mesti dibuka. Apabila pintu syurga terbuka, 4 makhluk hidup terlibat. Untuk sesuatu di langit kedua turun ke langit pertama, yang mesti melalui aliran dimensi yang berbeza. Kuasa untuk melakukan hal ini terletak pada 4 makhluk hidup tersebut. Kita tidak boleh menganggap langit pertama dan langit kedua seperti tingkat atas dan bawah sebuah bangunan. Di dalam sebuah bangunan, tingkat atas dan bawah disambungkan dengan membuat lubang pada silin dan lantai. Namun begitu, langit pertama dan kedua ialah ruang dengan dimensi yang berbeza. Oleh sebab dimensi yang berbeza, langit pertama dan langit kedua juga berbeza ketepatan, tekanan dan aliran waktu. Autoriti untuk membuka dan menutup pintu rohani di antara dimensi-dimensi yang berbeza ini dimiliki oleh salah satu daripada 4 makhluk hidup itu, iaitu makhluk helan. Ketika air dari mata air dalam Eden mengalir turun ke bumi untuk penghakiman banjir, makhluk helan memainkan peranan utama. 대홍수 심판을 위해
에덴의 깊은 샘들로부터 흘러나온 물이 지구로 내려올 때에도 독수리 생물이 주된 역할을 했습니다. Dalam ayat 12 dinyatakan, 본문 12절에 lalu mencurah-curahlah hujan turun ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam untuk menutup bumi dengan air. Tuhan sebenarnya dapat menenggelamkan bumi hanya dalam satu hari. Tetapi mengapa dia menurunkan hujan selama 40 hari? Kerana angka 40 membawa makna yang istimewa. Sebelum Tuhan menciptakan bumi, telah berlaku pemberontakan besar di alam rohani yang dipimpin oleh Lucifer. Lucifer, ketua malaikat yang paling disayangi Tuhan, memimpin 1/3 daripada para malaikat memberontak terhadapnya. 2 Petrus 2 ayat 4 menyatakan, Allah tidak melepaskan malaikat yang berdosa daripada hukuman, tetapi mengubah mereka ke neraka dan membelenggu mereka dalam kegelapan untuk dihakimi kelak. Yudas 1 ayat 6 juga menyatakan, dan para malaikat yang telah melampaui batas kekuasaannya dikurniakan Allah hingga akan tergamak meninggalkan tempat yang ditetapkan bagi mereka. Allah telah membelenggu mereka dalam rantai yang kekal dan mengurung mereka dalam kegelapan hingga hari penghakiman yang besar itu. Dengan demikian, pemberontakan Lucifer berjaya dibatalkan. Namun begitu pada waktu lalu hari itu, Tuhan Bapa mengalami kesakitan yang mendalam dan merasakan kekosongan yang besar. Pada waktu itu, alam rohani berada dalam keadaan kacau bilau yang digambarkan dalam kajian 1-2 sebagai bumi tidak berbentuk dan kosong. Masa kekacauan di dalam alam rohani ini dinyatakan dalam dunia fizikal sebagai angka 40. Hari ini tidak masuk bahawa pemberontakan itu berlangsung tepat 40 hari di dalam alam rohani. Maksudnya adalah apabila waktu di dalam alam rohani dinyatakan dalam istilah dunia, ia bersamaan dengan 40. Oleh itu, Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari semasa banjir yang mencerminkan makna 40. Oleh itu, 40 hari hujan semasa banjir membawa kesedihan yang sama dalam hati Tuhan seperti ketika pemberontakan Lucifer. 따라서 대홍수 심판 시 40일 동안 비가 내린 데에는 마치 Tuhan memulakan pembukaan manusia untuk memperoleh anak-anak sejati. Tetapi apabila dia menghakimi seluruh manusia dengan air, betapa sakitnya hati Tuhan. Kesedihan dan penderitaan hatinya tercermin dalam 40 hari hujan itu. Yesus juga berpuasa selama 40 hari pada permulaan pelayanannya. Nabi Musa juga berpuasa selama 40 hari ketika menerima Taurat. 우리 예수님도 공생애를 시작할 때에 40일 동안 금식을 하셨죠. 모세 선지자가 계명을 받을 때에도 40일 동안 금식을 했습니다. Saya juga pernah berdoa sambil berpuasa selama 40 hari semasa cuti musim sejuk tahun ketiga saya di seminari pada tahun 1981. Pada waktu itu musim sejuk paling dahsyat dalam 60 tahun melanda. Namun saya pergi ke bilik doa di luar 3 kali sehari, berlutut dan berseru dalam doa. Sehingga waktu itu, setiap kali saya berpuasa, Tuhan sentiasa menopang saya. Tapi kali ini dia langsung tidak menolong saya. Saya sudah begitu kerap berpuasa 3 hari seminggu, 10 hari, 12 hari, 15 hari, 21 hari. Pada hari cuti saya berpuasa. Pada hari jadi saya juga berpuasa. Hampir seluruh hidup saya berpuasa. Namun begitu apabila saya mencuba puasa 40 hari, Tuhan tidak menopang saya. 6 hari pertama dia menopang saya dan semuanya terasa mudah. Tetapi mulai hari ke-7 dan seterusnya, dia tidak lagi menopang saya. Tanpa sokongannya untuk bertahan walaupun 1 hari menjadi sangat sukar.
Apabila Tuhan menopang, berpuasa menjadi lebih mudah. 3 hari puasa dapat kita lakukan dengan mudah. Apabila Anda hidup tanpa dosa dan dengan hati yang damai, Tuhan menopang Anda. Namun begitu ketika dalam pertaubatan, Tuhan sering tidak menopang sehingga puasa menjadi lebih sukar. Jika Anda berasa pening atau muar ketika berpuasa, hari itu ialah perkara biasa. Hari itu memang keadaan normal semasa berpuasa. Pada permulaan puasa, pening, rasa mual, ketidakselesaan dan bau badan ialah perkara biasa. Hari itu bukan kerana puasa sememangnya terlalu sukar, tapi kerana itu ialah kali pertama. Setelah berpuasa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, gejala-gejala itu akan semakin berkurang. Hal ini kerana organ-organ dalaman dari perut hingga usus dipenuhi oleh kekotoran. Sejak lahir, makanan masuk ke dalam tubuh, meninggalkan sisa yang melekat pada dinding bersama bakteria. Oleh itu, dinding usus menjadi hitam dan kotor. Semasa berpuasa, saluran pencernaan terbuka kerana tiada makanan yang masuk. Oleh itu, bau busuk di dalam tubuh keluar melalui mulut. Itulah sebabnya orang berpuasa mengeluarkan bau yang kuat. Pada musim panas, perlu membawa keluar bau itu melalui liang-liang rumah. Oleh itu, orang berpuasa perlu kerap mandi. Jika tidak, bau itu akan mengganggu orang lain. Adakah hal ini berlaku setiap kali anda berpuasa? Tidak, hanya beberapa kali yang awal. Selepas beberapa kali berpuasa, sisa kekotoran di dalam tubuh akan mengering dan tertanggal semasa berpuasa. Sisa itu menjadi keras dan kering. Apabila puasa berakhir dan anda membuang air besar, najis hitam akan keluar. Najis hitam itu ialah sisa kering daripada usus dan perut yang membawa bau busuk. Oleh itu, berpuasa sekali-sekala adalah baik kerana mengeluarkan sisa kekotoran dan membersihkan tubuh. 그러니까 그 음식도 가끔 하신 분 좋은 거예요. Sepanjang puasa 40 hari itu, aku tidak meninggalkan engkau, tapi sengaja melatih engkau. Itulah firman yang diberikan oleh Tuhan selepas puasa itu. Apabila engkau menyelesaikan puasa dengan sokonganku berbanding dengan kekuatan dan ketahamanmu sendiri, perbezaan kuasanya berkali-kali ganda lebih besar. Sama ada ditopang oleh Tuhan atau tidak, hal itu menguji iman dan ketahanan. Oleh itu, apabila saya berpuasa dengan ketahanan saya sendiri, puasa yang saya peroleh menjadi berlipat kali ganda. Mengapa? Kerana berpuasa dan cara itu menjadikan kelangsungan hidup sangat sukar. 40 hari tanpa makanan dan tanpa sokongan Tuhan hampir mustahil untuk saya lalui. Namun begitu, Tuhan tidak membiarkan saya mati. Dia menopang saya sekadar cukup untuk terus hidup. Oleh itu, jangan cuba melakukan puasa yang panjang kecuali hal itu ialah kehendak Tuhan. Jika dilakukan di luar kehendaknya dan gagal, hal itu akan mewujudkan jarak dengan Tuhan. Saya juga mempelajari sesuatu yang penting. Semasa berpuasa, Tuhan memberikan rahmat dan seorang pastor memberitahu saya sesuatu. Dia berkata, selepas 30 hari berpuasa, darah akan keluar. Jika saya tidak mendengar hal ini, saya pasti berasa sangat bimbang kerana darah memang keluar. Namun begitu pastor itu memberitahu saya sebelum dia beredar. Kata-katanya menjadi rujukan bagi saya, sehingga saya tahu bahawa hal itu normal selepas 30 hari. Jika bukan kerana kata-kata pastor itu, saya pasti akan berasa risau dan berkata, bagaimana darah boleh keluar selepas berpuasa? Syukur atas kata-kata pastor itu, saya tahu bahawa keluarnya darah pada hari ke-30 puasa merupakan perkara yang normal. Sekitar hari ke-30, darah memang keluar. Namun begitu, darah itu ialah darah mati, darah kering daripada saluran darah yang pecah di dalam tubuh.
근데 무슨 Darah 피냐? kering itu apabila bercampur dengan 죽은 피예요. darah, 말라붙은 apabila 피. bercampur dengan air yang saya 성에서 minum, 혈관이 뭐 dimuntahkan 터져 keluar. 그 피들이 말라붙어가지고 Oleh itu 있는 darah 것들이 mati dan kering 물을 itu keluar 마시니까 daripada 물을 tubuh. 마시니까 Itulah sebabnya 그것이 이제 orang 물과 berpuasa 함께 untuk 혈에 jangka 나옵니다. panjang tidak dapat minum air dengan 그 죽은 mudah selepas 말라붙은 30 hari. 그런 이제 피들이 나오는 거예요. Perut dan usus menjadi 그래서 seperti 이렇게 melekat 장기 금식한 분들은 sehingga air tidak dapat melaluinya dengan 이렇게 baik. 먹을 수가 없어요. Apabila air sampai ke 30일 perut, 넘으면 perut 물 terasa 마시기 sesak 힘들어요. dan menyakitkan 버타버리니까 sehingga 그 air 위장으로 perlu 그렇고 dimuntahkan.腸에 버타버리니까 물이 들어가질 않아요. 안 들어. Ketika muntah, 위장으로 들어가서 darah mati itu 너무 keluar. 답답하고 괴로워요. 물을 마시면. Hal 토해내야 sedemikian 돼요. merupakan 이게 perkara 토해낼 biasa. 때 그 죽은 피들이 나오더란 얘기예요. 이거는 이제 정상인 거예요. Saya mengalami hal ini dan sekitar 30 hari dalam puasa 40 hari itu, 네, Pastor 그래서 그런 것도 Lim 체험해 Yong 보면서 yang pada waktu itu masih di sekolah rendah 40일간 datang melawat saya. 30일 Dia menemani saya ke bilik doa, berdoa bersama saya dan kemudian kembali ke tempat penginapan saya. Oleh sebab terdapat bukit dan gunung yang berhampiran, kami melakukannya dengan cara itu. Apabila saya menyelesaikan puasa dan kekuatan dan ketahanan saya sendiri, Tuhan berfirman bahawa itu adalah untuk menguatkan daya tahan dan keteguhan saya supaya saya dapat mengatasi apa-apa ujian dan kesengsaraan. 금식을 마쳤을 때에는 정신력과 인내력이 강해지고 어떤 시험이나 환란이 와도 능히 이겨낼 수 있는 Hanya 능력을 mentaati Tuhan 기를 수 Bapa 있기 merupakan perkara yang 때문이라는 paling mudah 말씀이었습니다. dan paling membahagiakan bagi saya. 저는 아버지 하나님을 Tetapi Tuhan Bapa 믿고 membiarkan saya 의지하며 melakukan 그 sesuatu 뜻에 dengan cara 서로 saya 순종하는 sendiri. 것이 가장 Selepas 쉬웠고 itu, 그렇게 rasanya 하는 seolah-olah 것이 Tuhan 제일 benar-benar berpaling 행복했습니다. daripada saya, 이런 meninggalkan saya dalam 시대에 keadaan 아버지 sunyi dan 하나님께서는 sesak. 이제는 아버지를 의지하지 Namun begitu 말고 hal itu 스스로 menjadi 행복하라고 keadilan 하셨지요. dan para orang percaya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. 저를 철저히 Ia juga 위임해 meletakkan 주시니까 dasar untuk 너무나 memenuhi ketentuan 막막하고 Tuhan bagi 답답한 masa 상황이 ini 펼쳐졌습니다. pada akhir zaman. 그런데 그것이 공의가 되어 Oleh itu, 성도님들은 apabila 놀라운 ketentuan Tuhan 영적인 dipenuhi, 성장을 하게 tempoh 됐습니다. waktu dan angka-angka yang terlibat 시간을 tidak 향하신 pernah 마지막 sia-sia. 선물을 이룰 수 있는 기틀을 마련하게 되었습니다. 이처럼 하나님의 섭리가 이루어질 때는 Saudara 그 dan saudari yang saya 기간이나 kasihi, 날짜의 수도 아무 의미 없는 수가 아니고 ada satu 알 lagi 수가 sebab 있죠. penting mengapa 성도 Tuhan 여러분, memilih untuk menurunkan hujan selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk memelihara sebanyak mungkin jejak bumi sebelum banjir. Jika Tuhan mencurahkan sejumlah besar air hanya dalam satu hari atau beberapa hari, apa yang akan terjadi? Bahkan di Korea pun, hujan lebat musim panas menyebabkan banjir dan kerosakan di merata-rata tempat. Betapa lebih dahsyat lagi kemusnahan yang akan berlaku jika hujan turun dengan jauh lebih kuat. Sisa-sisa tamadun di bumi pada waktu itu pasti akan musnah sepenuhnya. Banjir pada zaman Nuh adalah seperti air yang perlahan-lahan memenuhi sebuah cawan. Selama 40 hari, hujan beransur-ansur terkumpul di permukaan bumi. Oleh itu, jejak-jejak tamadun sebelum banjir masih dapat dipelihara sampai tahap ini, sampai tahap tertentu. Anda telah melihat peristiwa seperti tsunami di Jepun. Apabila air seperti itu menyapu segala-galanya, kemusnahan pasti berlaku. Namun begitu dalam banjir zaman Nuh, air naik secara beransur-ansur, lapisan demi lapisan. Dengan cara itu, bahtera dapat terapung dengan stabil. Jika air bergelora dengan dahsyat seperti ombak lautan, bagaimana keluarga Nuh dan binatang-binatang itu dapat bertahan? Mereka pasti akan jatuh sakit, muntah-muntah dan berada dalam kekacauan. Namun begitu Tuhan menurunkan hujan dengan lemah lembut supaya hal itu tidak berlaku. Oleh itu air naik sedikit demi sedikit. Jika tidak, sekiranya banjir itu terlalu ganas, bahtera itu boleh hanyut ke mana-mana, bahkan sampai ke lautan Pasifik. Dan bukannya berhenti di gunung Ararat. Salah satu contoh utama ialah piramid Mesir. Selain itu, jejak-jejak tamadun purba masih wujud di seluruh bumi hingga hari ini. Melalui semua hal ini,
Tuhan membolehkan keturunan Nuh menemukan petunjuk tentang Taman Eden dan dunia rohani. Oleh itu, banjir zaman Nuh mengandungi makna yang sungguh mendalam. Jika ahli geologi dan saintis menumpukan penyelidikan mereka kepada kebenaran ini, banyak kajian dan penemuan yang berharga akan muncul. Walau bagaimanapun mereka sebaliknya menolak semua ini dan menumpukan perhatian kepada teori evolusi dan Big Bang. Hal yang sungguh menyedihkan. Tuhan menciptakan setiap jenis binatang sebagaimana adanya. Bagaimana teori evolusi dapat menjelaskan bahawa semua makhluk mempunyai dua mata, satu hidung dengan dua lubang hidung dan satu mulut yang terletak dengan sempurna? Sesungguhnya, orang yang berhujah untuk evolusi adalah sangat mengedihkan kerana hal itu tidak masuk akal. Semua yang menjadi mudah difahami apabila selarasan firman penciptaan oleh Tuhan. Segala sesuatu direka menurut rancangannya dengan mata, hidung dan mulut disusun dengan tepat. Makanan masuk melalui mulut, dicerna di dalam perut melalui usus dan keluar melalui dubur. Bahkan pembiakan juga mengikut rancangannya. Sperma dan ovum bersatu, kehamilan berlaku dan kelahiran menyusul. 사랑하는 것도 정자 남자에서 결합해서 이렇게 잉태해서 배잉태해서 또 낳는 거지. 우리 사람은 배워가지고 부모가 이렇게 아기 낳으면 탯줄 자르거든 이렇게 하지만은 이게 짐승이나 새나 Manusia belajar cara memotong tali pusat ketika bayi dilahirkan. Tapi binatang burung dan ikan dapat melakukannya secara otomatik. Binatang melahirkan anak, memutuskan tali pusat dan menjaga anak-anak tanpa diajar. Betapa menakjubkannya hal itu. Tanpa diajar, binatang mengawal apabila tiba waktunya, mengetahui waktu bunting dan melahirkan anak. Semuanya berjalan secara automatik di bawah ketentuan Tuhan. Jika teori evolusi adalah benar, maka semuanya pasti menjadi kacau bilau dan tidak teratur. Namun begitu, segala sesuatu berjalan dengan sempurna dan teratur kerana Tuhan telah menyediakan jalan bagi kehidupan. Tanpa kompas atau pengetahuan arah, binatang-binatang secara naluri berjalan jauh untuk mencari rumput dan air. Apabila hujan turun, binatang-binatang kembali ke tempat asal. Ikan juga melakukan hal yang sama. Semua perkara ini menunjukkan bahawa penciptaan berlangsung tepat seperti yang direka oleh Tuhan dalam susunan yang sempurna. Tanpa ketentuan Tuhan, semuanya pasti menjadi kacau bilau. Oleh itu, banjir zaman Nuh benar-benar mengandungi makna yang mendalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada waktu ini kita telah meneliti gambaran ketika penghakiman banjir besar bermula. Hati Tuhan Bapa yang melaksanakan penghakiman banjir itu sangat berduka cita. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Adakah aku menyukai kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah aku lebih suka dia bertaubat daripada perilakunya supaya dia hidup? Namun begitu, dosa manusia pada zaman Nuh telah mencapai tahap di mana penghakiman menurut keadilan tidak dapat dielakkan lagi. Oleh itu, walaupun Tuhan melaksanakan penghakiman dengan air mata, dia juga memegang suatu pengharapan yang baru. Melalui keturunan Nuh, Tuhan mempunyai harapan yang bahagia. Tuhan tidak meninggalkan rancangan asalnya untuk memupuk manusia dan menciptakan alam semesta. Melalui banjir, Tuhan memulakan semula, memupuk sekali lagi dengan penuh pengharapan. Ia mengharapkan bahawa melalui pemupukan bermula dengan Nuh, anak-anak sejati akan muncul. Saudara dan saudari, sejauh manakah anda benar-benar dapat memahami penantian panjang Tuhan Bapa? Penantian sehingga dia memperoleh anak-anak sejati yang dapat berkongsi hati dengannya. Bapa menunggu tanpa berubah. 1000 tahun seperti satu hari dan satu hari seperti 1000 tahun. Anda ialah anak-anak Tuhan. Cubalah memahami dan merasakan hati Bapa. Fikirkan betapa lamanya dia telah menunggu sepanjang zaman
untuk memperoleh anak-anak yang 우리 하나님 sejati. 자녀들인데 이런 아버지의 마음을 좀 이해해 보세요. Saudara dan saudari yang saya kasihi, 얼마나 기다리시고 semoga Anda 오랜 세월을 mengenali 얼마나 hati 기다려 Tuhan 참 Bapa 자녀를 dan 얻으시고 segera tampil sepenuhnya dalam roh. 이러한 아버지 Dan semoga 하나님의 Anda 마음을 menjadi 알아 anak-anak sejati yang membawa sukacita kepada Tuhan Bapa. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan 기쁨을 Yesus. 드리는 참 자녀가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.